Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke kelas online Care Clinic hari ini. Ini kelas mingguan kita, tapi hari ini kita buat sehari lebih awal. Lalunya kita buat hari Jumaat. Di atas sebab yang tak dapat dielakkan, kita buat sehari awal, hari Khamis hari ini. So harap-harap you all boleh keadaan hari ini okey bagi you all lah. Boleh fokus kan untuk 1 jam Nama saya Dr. Azura Ahmad. Saya adalah Ketua Tadbir Urus Klinik Care Clinic. Bersama saya pada hari ini beliau bersiaran daripada HQ Matron Shobna Amarna, Ketua Jurawat Care Clinic. So adalah hari yang special sebab first time Matron bersiaran daripada HQ, Care Clinic HQ di Taman Tun. Okey, hari ini kita ada satu tajuk yang amat menarik, yang I think sangat penting ya. Tajuk ini adalah mengenai troli kecemasan ataupun emergency trolley ya. Saya akan mulakan presentation saya dulu. Selepas tu Matron akan join in untuk dalam sesi soal jawab interaktif session lah, di mana kita ada senario yang mana kita boleh fikirkan macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Okay, alright, move to the second slide. So diharap ya selepas habis kelas kita hari ini, anda semua boleh sedikit sebanyak dapat tahu apakah itu troli kecemasan, what is troli, emergency trolley ya, dan dapat juga mengetahui sedikit sebanyak mengenai apakah peralatan perubatan dan ubatan yang perlu ada di dalam troli kecemasan ini, dan juga seterusnya apakah kegunaan atau bila kita patut guna troli kecemasan ini ya. Dan last kali, betapa pentingnya kita melakukan pemeriksaan checklist harian troli kecemasan ini. Hari-hari kita kena check emergency trolley ni, troli kecemasan ini. Okay. So selain daripada itu, saya juga akan sentuh sedikit mengenai macam mana apa yang kita perlu buat bila kita terima kes kecemasan ya. So macam basic step lah ya. Basic step macam mana kita nak mengendali kes kecemasan di mana bukan saja di klinik, sama ada di mana juga kita berada, sama ada di rumah atau di luar. Apakah basic ya, benda yang asas yang perlu kita buat untuk kendalikan kes kecemasan kalau kita berada di dalam situasi tersebut. Okay, alright. Next one. Okay. Apakah troli kecemasan? Okay. You kalau ada soalan mungkin boleh tanya kemudian ataupun raise your hand, and then mungkin Matron boleh tengok dekat, sebab saya tak dapat tengok ikon untuk raise hand ya. Okay, kemudian kita akan ada. Sure. Ya. Okay. Balik pada slide ni, apakah troli kecemasan? What is emergency trolley ya? You all boleh tengok dalam gambar ni kot ya. Yang ni adalah contoh troli kecemasan. Ini troli kecemasan ni saya ambil daripada Google, daripada internet. Yang ni biasanya apa yang selalu digunakan dekat hospital. Ya, ini adalah complete ya. Troli kecemasan yang complete lah. Tapi dekat klinik kita ada macam-macam jenis, yang modified version pun ada. Tapi ada juga setengah-setengah klinik yang mempunyai troli merah macam ni, the real emergency trolley yang ada banyak laci merah macam ni, ada label, kemudian ada tempat letak kat atas, and then ada boleh letak oxygen tank kat tepi itu, dan juga ada roda di tepi itu yang mana kita boleh mudah alih lah. Yang ni kita boleh tolak ke tempat patient ya. Okay, you all boleh dengar ya saya cakap. Saya try to slow down, saya ni cakap cepat sikit tapi saya akan slow down, okay. There was some interruption just now, but I don't know why. But you can you hear my voice? Alright.
Okey, saya akan teruskan. Troli ini mengandungi semua peralatan perubatan dan ubat-ubatan yang perlu ketika berlaku kes kecemasan dalam klinik. So, peralatan perubatan ataupun ubat-ubatan ini saya akan explain. Saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi dalam slide-slide berikutnya. Item yang saya akan terangkan selepas ini adalah penting. Ya. Ia adalah penting untuk proses resusitasi dan juga proses untuk menstabilkan pesakit dalam kes kecemasan. So, saya explain dulu apakah itu resusitasi, apakah itu proses resusitasi, ya. Proses resusitasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya resuscitation, ya. Resuscitation ni adalah maksudnya usaha, ya, untuk menghidupkan jantung pesakit yang sudah terhenti ataupun tak bernafas lagi dengan mengekalkan pesakit itu sudah jantungnya dah berhenti, baru berhenti dan tak bernafas lagi, dan kita cuba untuk mengekalkan fungsi organ yang penting dalam tubuh seperti otak. Apa yang kita buat secara manual dengan mengembalikan aliran darah dan pernafasan kepada pesakit. Usaha inilah kita panggil sebagai resusitasi, dan alat-alat dan alat-alat perubatan yang kita gunakan dalam troli kecemasan inilah yang akan membantu kita untuk menstabilkan, ya, pesakit dalam kes kecemasan ini. Saya akan nak tambah sikit mengenai troli kecemasan ini, ya. Troli kecemasan ini adalah penting, ya, kerana ini adalah salah satu orang kata item, ya, benda yang kena ada dalam klinik di mana pihak CCAP, CCAP adalah cawangan kawalan amalan perubatan swasta di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana badan ini adalah bertanggungjawab untuk memantau klinik-klinik swasta, dan salah satu benda yang mereka tengok bila mereka datang untuk cek adalah troli kecemasan ini, ya. Troli kecemasan mesti kena ada di dalam klinik kita. Bukan setakat troli saja, dan benda-benda yang penting yang peralatan perubatan untuk resusitasi dan ubat-ubatan tertentu mesti kena ada di dalam troli kecemasan ini. Jika troli kecemasan ini tak ada dalam klinik dan ubat-ubatan dan peralatan yang perlu untuk resusitasi tak lengkap, CCAP tak akan beri kelulusan untuk beroperasi. Mereka mungkin tak bagi borang B atau borang F, iaitu lesen untuk kita beroperasi sebagai klinik swasta. So ini adalah penting, ya. Kenapa saya tekankan di sini troli kecemasan adalah penting untuk semua klinik-klinik. Mesti kena ada. Mesti kena maintain, ya. Mesti kena update selalu. So apa yang kita perlu buat nanti saya akan jelaskan satu persatu dalam slide yang berikutnya lah. Alright. Back to number 3. Contoh-contoh kes kecemasan. Kita ada terima macam survey feedback lah, ya, borang tinjauan yang setiap minggu yang kita terima. Ramai staff-staff dan juga doktor yang bagi feedback ataupun kata borang feedback tu, dia cakap kalau boleh buat kelas on emergency, how to handle emergency, macam mana nak kendalikan kes-kes kecemasan, ya. So itu sebablah salah satu sebabnya kita buat kelas ni hari ni, macam mana kita nak juga handle kes-kes kecemasan, tapi yang pentingnya mengenai troli kecemasan, emergency troli. Okey, contoh-contoh kes kecemasan yang boleh berlaku di klinik, yang di mana sebagai GP atau klinik swasta
benda ni biasa berlaku di klinik. Ada pasien datang tiba-tiba, contohnya sukar bernafas. Doktor, staff saya tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas, ya. Ini salah satu contoh kes kecemasan, ya. Dan juga mungkin kes serangan asma yang teruk. Tengok pasien tu tak boleh bernafas, ya. Kena terus bawa ke bilik rawatan, ya. Kena terus kendalikan sebagai kes kecemasan. Dan kedua, salah satu contoh yang kedua adalah serangan anafilaksis ataupun dalam bahasa Melayunya sebagai serangan alahan yang teruk. Ini adalah macam kombinasi simptom-simptom, gejala-gejala. Contohnya sekarang ni kita nak start buat COVID-19 punya vaksin, nak bagi COVID-19 vaksin. Mungkin selepas bagi COVID-19 vaksin ni, pasien mengalami serangan alahan yang teruk ketika di dalam klinik. Inilah salah satu contoh kecemasan, kes kecemasan. Macam mana serangan alahan yang teruk tu mungkin tak boleh bernafas. Ya, tak boleh nafas, and then keluar kata simptom kulit, rashes yang seluruh badan, bengkak, tiba-tiba keluar bengkak, tak boleh bernafas. So ini adalah simptom gejala kes kecemasan. Yang seterusnya kes jatuh pingsan atau kolap, pasien kolap, ya. Ini adalah kes kecemasan. Pasien sawan, ya, epilepsi dalam klinik, itu also adalah kes kecemasan. And yang last kali itu adalah heart attack. Yang ni biasalah, pasien datang heart attack, serangan jantung, ya, tiba-tiba collapse, ya. Tiba-tiba pasien datang walking, masuk dalam klinik, jalan elok, tapi bila jumpa doktor dia dah ada serangan jantung, terus pingsan. So ini adalah salah satu contoh kes kecemasan yang kita kena buat sesuatu lah secara cepat, ya, kena buat cepat-cepat, ya. Nanti saya akan terangkan apa yang kita perlu lakukan. Okay, we go to the next slide. So ini adalah kita panggil kriteria, ya, ciri-ciri emergency trolley. Apa yang penting, yang perlu ada dalam troli kecemasan ini. So saya bahagikan kepada 7 kategori A sampai G, ya. So yang pertama sekali, kategori yang pertama adalah ubat resusitasi, suntikan, ubat injection, resuscitation injection, dan juga alatan perubatan pakai buang. Ini ialah macam disposable lah, ya. So ubatan resuscitation ni yang saya akan bagi contoh kemudian, yang penting, ya, mesti kena ada di dalam troli kecemasan ini. Yang kedua adalah laryngoscope. Ya, laryngoscope ni adalah untuk kita panggil adalah satu alatan untuk membantu doktor untuk buat intervention, untuk memasukkan saluran pernafasan dalam pasien yang tak boleh bernafas. Ini adalah laryngoscope. Laryngoscope ni kena selalu check dan pastikan ada bateri, ya, baterinya aktif. Okay, laryngoscope is very important. Benda ni kena ada di dalam emergency trolley. Yang ketiga adalah tube endotracheal ataupun dalam bahasa Inggerisnya endotracheal tube. Short form dia ETT tube, ya. ETT tube ni nanti saya akan tunjuk gambar dia macam mana bentuk dia. Kena ada pelbagai saiz lah, maknanya untuk orang dewasa dan juga untuk kanak-kanak. Seterusnya kategori D, nombor 4, bag ambu ataupun ambu bag. Saya akan tunjuk juga macam mana rupanya ambu bag ni. Dan tube saluran darah yang kita panggil Guedel airway, nanti saya akan tunjuk juga gambarnya macam mana. Dan tube darah ni kena ada berbagai saiz, ya, untuk orang dewasa dan juga untuk kanak-kanak, ya. Seterusnya kategori yang kelima, IV drip set and solution. Maknanya ni macam yang normal lah, kita bagi drip untuk patient, apa yang perkakas dan solution yang kita kena ada, macam normal saline, dextrosaline solution tu mesti ada kat dalam troli kecemasan tu, dah siap dah, ya. Ini adalah kategori yang kelima. Kategori yang seterusnya, kategori nombor 6, Ryle's tube, urinary catheter,
tongue depressor, oxygen mask, oxygen tubing, suction tubing, sterile, non-sterile glove and stethoscope. Benda ni kena ada. Kalau boleh memang kena prepare siap-siap atas troli kecemasan ataupun di dalam kalau ada yang jenis laci tu kena ada siap-siap kat situ. Ya. Benda ni semua bila sikit datang dia akan check, oh ada tak unit catheter dalam troli, emergency troli. Dia akan tick ya satu-satu, tongue depressor, oxygen mask, oxygen tubing. Benda ni kena ada. Kalau tak ada satu pun dia akan fail. Tak dapat borang pergi. Okay. So it's very important. Nampak macam remeh ya, tapi kena ada kat dalam troli kecemasan, kena check. Alright. Yang last kali, we go to the next slide. Ini pun kena ada ya. Yang nombor 7 ya, nombor G. Carta dos ubat kecemasan untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak dan juga borang senarai semak harian troli kecemasan. Kena pamerkan di sini. Kena display kat sini. Contoh kalau tengok dalam gambar ni ya. Ini troli simple ya. Emergency troli ya, atasnya kosong ni, patutnya boleh letak punya glove ke stethoscope ya. Ni tak lengkap ya. Saya nak tunjuk yang ada tergantung kat situ. Boleh nampak ya. Ada 2 carta kat situ. Carta dos ubat kecemasan, emergency drug doses. And also yang sebelah tu adalah senarai semak harian troli kecemasan. Ya. Benda ni mesti kena ada dan dipamerkan dekat emergency troli. Ya. Kalau sikit datang dia akan check juga. Ya, ada tak carta dos ubat kecemasan. Ya. Drug doses untuk emergency use. Mesti dia tengok yang ni. Ya. And senarai semak. Ya, kalau tengok senarai semak ni kosong je. Ya, patutnya kena isi, tarikh, semua dah check, tick and date and sign and staff mana yang buat. Okay. So yang ni tak lengkap. Okay. Yang ni adalah penting. Ya. Semua benda yang saya bincangkan di sini adalah ringkasan ataupun summary dari emergency troli SOP. Ya, SOP troli kecemasan yang saya dah buat dan saya upload di dalam bahagian SOP di dalam sistem kita. Ya, dalam industri ataupun dalam C-axis kita. Kalau tengok di bahagian SOP, tengok bahagian emergency ya, ada SOP ni. SOP tu lagi detail ya. Ini adalah yang penting je saya ambil summary ya untuk presentasi. Tapi kat dalam SOP tu ada di bahagian appendix, tengok drug doses ni dan juga senarai semak harian troli kecemasan tu. Ada saya lampirkan sekali di belakang ya. So you all, semua klinik, please tengok balik SOP ni. Bahagian lampiran tu tolong print lah ya untuk kegunaan klinik. Ya, 2 benda ni. Emergency drug doses kena print dan gantung. Kalau boleh letak dalam plastik macam ni, gantung. Ya, supaya boleh tahan lama dan pamerkan. Okay? Alright. Nanti kalau ada soalan mengenai ini, kita akan bincang dalam bahagian soal jawab. Okay, the next one. Alright, macam saya cakap tadi, benda apa yang kena ada, ubat-ubatan apa yang kena ada di dalam troli kecemasan. Okay. Ini adalah yang basic, benda yang asas. Benda ni kena ada. Ya. Yang saya bahagikan pada laci-laci ya. Ya, kalau tengok dalam troli kecemasan yang warna merah tadi ada banyak laci, ada 4 laci ya. So ini lebih teratur, membuatnya lebih teratur lah ya. Okey. Laci yang pertama, laci yang atas. Ya, apa yang kita letak kat sini? Ya, ubat resusitasi suntikan, injection for resuscitation, ya, medicine. So dan juga syringes and needles berbagai saiz, ya. Picagari dan jarum berbagai saiz dan ubat injection untuk resusitasi. Kena ada. Kalau tengok kat sini, ni nampak lebih teratur. Kalau you all boleh beli kat kedai RM2, ada kot macam ni ya. Macam dia macam slot-slot letak rempah tu. Okay. Kita buat slot-slot and then labelkan. Ya, nanti saya tunjuk macam nak label. And then ubat yang ada, ubat yang penting saya list down kat sini. Saya sudah letak kat sini. Yang penting, yang kena ada. Tak boleh tak ada. Ya, kalau sikap datang check,
Dia check satu-satu ubat ni ada ke tak. Kalau tak ada, fail. Tak boleh bagi orang B. Tak boleh bagi orang F. Okay. Ingat ya, yang ni penting ya. Laci yang pertama, adrenaline ampule. Ya, kena ada. Ya, adrenaline ampule 1 mg per mil. Ya. Ubat yang kedua, atropine sulfate ampule 1 mg per mil juga. Ubat yang ketiga, ya, chlorpheniramine ataupun injection piriton kena ada. Walaupun kita ada injection piriton, tempat injection biasa, yang tu jangan kacau ya. Ketak asing untuk injection piriton, letaklah 2-3 ampule pun, ya, tak banyak, asalkan ada di dalam troli kecemasan. Ya. Walaupun kita ada tempat lain untuk injection piriton, dalam ni pun kena ada. Yang ni jangan ganggu, ya, tak boleh ambil. Okey. Kalau kecuali ini reserve untuk kecemasan lah. Okey. Yang seterusnya nombor 4, dexamethasone injection. Walaupun kita ada dalam tempat injection biasa, kat dalam emergency trolley pun kena ada. Jangan ganggu, jangan ambil. You all jangan kacau yang ni. Yang ni mesti ada, ya. Letak kat dalam laci ni. Yang seterusnya adalah injection hydrocort. Ya, sama juga. Lignocaine injection, ya. And dextrose 50 injection, at least dextrose 50 ni botol besar juga, kan, at least one orang kata ampule tu, one botol mesti ada untuk dextrose 50 injection, ya, 50%. And then the rest macam yang lain ni macam distilled water injection yang 10 ml tu, button for injection. Furosemide injection mesti ada. Selalunya kat sini kau tengok ni dia fail ni, sebab kau tengok itu furosemide kosong, ya, habis. Sebab orang dah ambil, kosong. Ya, ini kena replace, kalau dah ambil kena replace balik. Jangan biar kosong macam ni. Ya, yang lain adalah syringes and needle untuk pelbagai saiz. Ya, semua saiz kena ada. Needle mesti ada. Ini disposable, mesti kena ada. So ni adalah ubat-ubatan yang asas. Ubat-ubatan yang asas mesti kena ada dalam troli kecemasan untuk private clinic. Untuk GP klinik, ya. Mungkin kat hospital dia ada yang canggih-canggih lagi, banyak. Dia tak perlu yang tu. Yang ni je yang penting untuk orang kata proses resusitasi yang asas, ya, yang utama. Okey? Kalau faham Nanti kalau ada soalan kita boleh tanya kemudian. Okay, we go to laci nombor 2. Ya, seterusnya, okay, still laci nombor 1 ya. Nak highlight sikit lah kat sini, tadi tak nampak ubat-ubatan tadi yang dia saya close up sikit. Boleh nampak tak label tu? Setiap orang kata container tu kena label betul-betul. Ya, kau tengok ni atropine huruf besar. Ya, kalau boleh guna kalau label tu size font tu lebih besar daripada size 12. Ya, lagi besar lagi bagus, boleh nampak terang. Kenapa kita perlu label ubat-ubatan dan perkakas disposable ni? Supaya senang kalau dalam ketika proses berlakunya kes kecemasan, untuk senang kita tengok. Senang nak ambil, ya. Oh, ini adrenaline, betul ambil, ya. So ini penting, kena label betul-betul. Ya, kena label betul-betul, label bagi terang. Boleh nampak, ya. Boleh nampak jelas sini. Okey, tadi laci nombor 1 still dari laci nombor 1. Seterusnya, laci nombor 2. Okey. Laci nombor 2 kita tengok laci seterusnya adalah untuk IV drip sets dan alatan perubatan pakai buang. Ya. Ini yang biasa kita buat drip lah. Ya. Lagi sekali saya tekankan yang ni bukan yang normal drip set. Drip set yang untuk pasien biasa yang bukan case emergency tu letak kat tempat biasa dalam bilik dressing room. Tapi yang ni dikhaskan dalam laci troli kecemasan. So jangan kongsi. So ini jangan kacau. Again dalam ni ada dextrose saline, normal saline, granula berbagai saiz, ada alcohol swab, ada tape, ada cotton swab, ada gauze. Yang mana yang penting untuk kita buat drip, ya, dalam untuk macam biasalah bila nak buat drip, benda apa yang kita akan perlu ada, benda ni semua. Dan ingat ya, kena label macam tadi juga, kena label kena terang-terang, boleh nampak. Okey, kita teruskan kepada laci yang seterusnya. Laci yang ketiga, inilah dia dikatakan tube endotracheal ataupun ETT tube, ya, endotracheal tube. Ya, kalau tengok kat sini ada pelbagai saiz. Ya,
saiz yang untuk dewasa ada besar sikit dan juga saiz untuk kanak-kanak ya. Yang ni lah kita panggil tube pernafasan yang biasa bila patient collapse dan patient tak boleh bernafas ya. Doktor akan insert this, akan masukkan ini dipanggil dalam proses intubation. Masuk terus dalam kerongkong terus ke trachea that's why endotracheal tube ya. Dengan menggunakan laryngoscope. Yeah. So only mungkin train doktor lah yang selalunya anesthetis doktor lah yang boleh, yang pandai masukkan tube ni dalam pasien yang dah collapse ya. Tapi kebanyakan doktor, semua doktor ya sudah di-train macam mana nak insert endotracheal tube ni dalam pasien yang collapse ya. Alright. Next one. Ini laci nombor 3 ya. Seterusnya laci yang nombor 4. Kalau tengok dalam emergency trolley ni, laci yang keempat ni lebih besar. Yang bawah sekali ya. So laci yang last ni boleh letak barang-barang yang besar sikit lah ya. Contohnya bag laryngoscope ni ya. Yang macam saya cakapkan tadi, laryngoscope ni adalah satu alat yang membantu doktor untuk intubate patient ya, untuk masukkan tube pernafasan ke dalam kerongkong patient ya. Kalau tengok kat dalam slide ni, ini adalah blade dia, ada 3 jenis blade. Yang besar ni untuk dewasa, yang kecil ni untuk, atau yang paling kecil ni untuk baby lah ya. So kalau tengok kat sini, ini di mana kita letak bateri dia lah. So macam saya cakapkan tadi, laryngoscope ni kita guna bateri operated. So untuk bila kita pasang, bila kita on tu, dia kena ada lampu cahaya ya. Kalau bateri dia kong memang tak nampak lah, doktor pun tak boleh nak intubate, tak nampak dia punya kerongkong. So penting hari-hari kena check bateri kena ada. Kalau boleh letak spare bateri sekali ya. Kalau saya tak silap dia guna bateri yang besar tu, dua bateri. So ikutlah jenis mana ya laryngoscope ni, buka check and you all kalau boleh mana staff nurse or nurses yang dah train macam mana nak pasang laryngoscope ni, pasang and then on kan, tengok lampu dia menyala ke tak. Okay, setiap hari, setiap pagi kita buat ya. Kalau lampu tak ada, check bateri, tukar bateri, check tengok lampu, kalau lampu nyala maknanya bateri dia bateri dah habis lah, kena tukar baru. Tapi kalau on dah tukar bateri tapi lampu tak menyala juga, kena call supplier lah, kena datang, dia datang check apa problem, mungkin lampu dia rosak ke apa. So every day kena check. That's why kena ada checklist checklist harian. Okay, ini adalah laryngoscope. Okay, alatan untuk membantu dalam proses intubasi ya, intubasi pesakit yang dah collapse ya. So kalau tengok dalam gambar ni juga, sebelah bag laryngoscope tu ada warna hijau tu, yang tu lah kita panggil embu bag ya, bag embu ya. Dia dalam satu bag yang agak besar ya. Okay, saya akan tunjuk macam mana embu bag ni ya, apa yang ada dalam bag embu ni. So ini adalah embu bag embu, benda yang item yang sangat penting juga bila berlaku kes kecemasan yang kita perlu ada ya. Kena ada dalam troli kecemasan. Sikat bahkan check ni ya, embu bag ada ke tak ya. Kalau tak ada memang fail ya. Dan dia akan buka tengok ada tak benda-benda ni dalam embu bag ya. So embu bag, kalau tengok ni ada beberapa item kat dalam bag tu. Saya pamerkan di sini. Kalau tengok yang paling besar tu sekali, yang tu adalah bag ya, ataupun collapsible bag ya. Yang mana kita ini untuk pump udara ya ke dalam paru-paru pesakit ya. Itu dia punya bag. Yang warna hijau macam face mask tu adalah face mask yang kita kena attach ke bag ni. And kalau tengok ada macam bag juga, another bag yang flat ni, ini adalah reservoir bag ya. And dia kena ada tubing ya, tubing untuk oksigen ya, ini ke attach pada oksigen tank. Dan kalau tengok kat sini ada 3 alat ya, macam lekuk macam ni. Ini adalah airways ya, short airways ya. Kita panggil tube saluran udara Guedel ataupun Guedel airways ya. Yang ni sebenarnya
doktor akan masukkan ke dalam mulut pesakit untuk membuka mulut pesakit ya. So bila kita bag ya, bagging the patient medical do the embo bag ya, attach the oxygen, ada put the face mask, put the gedal airway first, and then attach the oxygen tank, and then start pumping ya, pengudaraan paru-paru. Ini adalah penting ya. So embo bag digunakan untuk pengudaraan ya, untuk menolong pernafasan untuk pasien yang dah collapse ya, yang dah dalam kes kecemasan tadilah. Okay. Alright, the next one. Alright. So yang penting juga kena ada setiap klinik mesti ada, kena ada ni ya, oxygen tank ya, tangki oksigen ya. Tangki oksigen adalah salah satu benda yang penting, salah satu benda yang perlu ada setiap klinik, dan dia adalah salah satu part of troli kecemasan ya. Kalau kau tengok dalam gambar ni ada dua tank kat sini, yang besar dan juga yang spare tank yang kecil ya. Yang kecil tu boleh mobile, setengah yang kecil tu boleh attach kat tempat yang kat tepi troli kecemasan. So dia bila tolak sekali dengan troli kecemasan ni, yang kita ada sekali dengan tangki oksigen. Boleh bawa ke mana-mana di tempat, bawa ke tempat pasien yang collapse tadi lah. Okay. So yang pentingnya staff setiap hari mesti ya periksa tangki oksigen dan paras oksigen ya cukup ke tak ya. Nak kena pastikan juga paras bekalan oksigen mencukupi ke tidak ya. Kalau paras ni sudah rendah atau kalau tengok ni paras sudah sampai merah, kena refill lah. Kena hantar untuk refill. That's why kena ada 2 tangki ya. Yang kecil tu untuk spare lah ya, sementara tunggu yang refill tu balik semula ya. Okey, kalau boleh lah sekurang-kurangnya 2 tangki ya, tangki oksigen. Okey, ini penting kalau ada kes-kes emergency. Just imagine bayangkan kes emergency, kadang-kadang nak resuscitate patient nak resuscitation, buka oksigen tak ada oksigen. Okay, so it's very disappointing lah. So that's why it's very important kena check tangki oksigen ni dan pastikan dia mencukupi ya. Kalau paras merah macam ni, kena hantar cepat-cepat untuk refill dan pastikan ada spare tank lah, tangki ganti ya di dalam klinik. Okay, the next one. Okay, the next machine yang kita kena ada dalam klinik. Ya, benda ni remeh je, jarang guna, artis tengah klinik tak buka pun kotak dia. Tapi CCAP kata kena ada, mandatory to have. Kalau tak ada suction machine, fail. Okay, kena ada. Saya tahu setengah klinik guna ni tiap hari guna suction suction untuk phlegm lah, semua boleh buat ni. Tapi kadang-kadang jarang guna lah ya. Tapi ini ada salah satu item yang kena ada, dah disediakan dalam kes emergency ya. Selalunya suction ni kalau tengok dalam gambar ni contoh suction lah daripada gambaran di atas. Kalau tengok ada mesin, and then ada tubing, and then yang jenis catheter yang saya tunjuk kat sini adalah yang hard catheter. Nama dia yang ke suction ya. Yang ni yang untuk intubation punya. Suction untuk orang dewasa. Tapi biasa kita guna untuk suction phlegm untuk bayi, kadang-kadang guna yang lembut ya. Saitan yang paling kecil sekali ya. Dan kita tengok sini ada tubing attached macam dekat jar ni. Kita letak air lah ya. Jangan lupa untuk selalu tukar air ya dalam balang kalau klinik selalu buat suction ya. So kena tukar selalu lah air dalam balang ni ya. Tengok paras air dia macam mana ya. Alright, ini adalah suction machine. Setiap klinik kena ada. Ya, suction machine jarang digunakan, tapi kalau ada kes emergency, kalau doktor buat intubasi ataupun untuk clearkan airways, kadang-kadang dia guna suction untuk clear airways, clear ni cecair dalam mulut. Okay. Alright, ni suction machine. Next, okay. Ini lebih kurang saya summarize balik lah. Senarai semak troli kecemasan ni ya. Apa ciri-ciri troli kecemasan yang kena ada ya dalam klinik ya. Walaupun kita tak ada, setengah klinik tak boleh nak beli yang canggih yang warna merah tu ya. Itu kalau tengok
memang besar sangat dan kadang tak ada tempat nak letak ya. Kita boleh modify ya. Kita yang pentingnya troli tu mesti beroda. Maksudnya kita senang nak mudah alih. Kita senang nak tolak ke tempat kalau pasien tu berlaku kecemasan, so senang kita nak bawa ke tempat sebut. Tu mesti tu, so troli kecemasan tu mesti beroda. Tu senang kita nak alihkan ya. Kalau nak ciri yang seterusnya dalam troli emergency ni, dia kalau boleh dikunci. Kenapa kena kunci? Kadang-kadang nak pastikan ubat tu tak hilang lah. Ya, kadang-kadang macam tadi furosemide habis. Kadang-kadang ada orang tengok periton dan so sekarang ni kalau boleh kena kunci lah supaya staff yang tiap hari check boleh tengok ada lagi and then check expiry date tu semua lengkap lah. Ya. Tapi saya tahu kebanyakan troli dekat klinik tak berkunci pun. So tapi kita kena jagalah. Ya. And yang seterusnya PIC, person in charge ataupun doktor in charge, kenalah melantik ya seorang staff ataupun seorang jurawat untuk memeriksa ya, atau seorang doktor ya untuk yang bertanggungjawab untuk memeriksa troli ini setiap hari dan pastikan ya benda-benda yang saya akan sebut ni dilakukan setiap hari ya. So itu tanggungjawab lah ya PIC ya, pastikan seorang sama ada staff in charge ke, ketua staff ke, siapa-siapa saja yang bertanggungjawab, check tak troli emergency pagi ni. Okey. Yang inilah benda yang kena check setiap hari. Yang pertama, pastikan sentiasa berkunci. Kalau tak berkunci pun kena check benda-benda dalam item-item ubat-ubatan dan juga peralatan di dalam troli kecemasan itu ada lengkap. Yang kedua, cek laryngoskop tadi yang saya tunjukkan tadi, pastikan dia berfungsi dengan baik, cek bateri dia aktif ke tak. Yang ketiga, pastikan semua ubat-ubatan mencukupi dan diletakkan di tempat yang betul dan cek dia punya expiry, dia punya tarikh leput ya. Sebab ubat-ubat ni jarang kita guna, kadang-kadang tak ada kes kecemasan kita orang lupa nak cek ya. Adrenaline, atropine ni ubat ni jarang kita guna. Kadang-kadang dah expired. So ini adalah penting ya, kita check dia punya expiry date. Pastikan ada beberapa botol ya atropine dengan adrenaline di dalam laci troli kecemasan. Ya. Seterusnya perkakas perubatan yang lain adalah mencukupi dan diletakkan di tempat yang betul. Ya, macam saya tengok tadi, saya tunjukkan tadi. Laci-laci tu dah dilabel betul-betul, ubat tu diletak dalam tempat yang betul ya, supaya senang bila berlaku kecemasan, tengok ini betul, ambil je ya, supaya tak payah kita tak macam kita nak buat cepat ya, tak ada masa untuk buang ya, kita masa untuk kata nak check lama-lama ya. Patient kita kena, time is the essence ya, time is the goal. We have to macam kalau boleh ya, berapa minit selepas kolap tu kita terus buat CPR, terus bagi perubatan untuk resusitasi dia ya. Okey. Seterusnya check oxygen tank ya, pastikan oxygen tank dalam tangki itu adalah mencukupi ya. So benda-benda ni semua ada dalam checklist dalam lampiran emergency trolley SOP. So kadang lupa apa benda yang kena check, you all print out ya checklist tu and then pamerkan ataupun letakkan yang gantungkan di tepi troli emergency supaya setiap hari staf yang bertanggungjawab check, tick dah check semua okey and then sign. Okay, alright, next one. Okay, ini adalah carta alir pengendalian troli kecemasan. Ini ada dalam SOP. So kalau tengok ni dalam carta alir ni, kita tengok PIC ya, person in charge ataupun doktor in charge ataupun local area manager ya, you punya boss lah ya, kena confirmkan barang-barang dalam troli kecemasan ni. Kena pastikan semua barang-barang ni ada, barang ni perlu. So dia all kena confirmkan ya, mesti kena ada. Okey, ni tanggungjawab ya, tanggungjawab PIC, Doctor in charge or local area manager, boss you all, pastikan yang ni kena check, kena ada ya, kena ada. Content mesti ada. So and then
seterusnya, ketua jururawat ke klinik ya, macam matron, kena confirm juga susur atau barang dan juga melatih ya semua staff ya macam mana nak susun benda ni. Ya, itu penting. Nanti matron akan terangkan macam mana dia akan buat, dia akan pergi buat spot check check and then tengok. Dan salah satu benda yang akan check adalah trolley emergency ni. Tengok tu betul ke tak, barang semua okey ke tak, minum ubat expired ke tak. So ini adalah tugas ketua jururawat care klinik ya. Dan seterusnya ya, maybe matron juga akan point out, mungkin matron akan bincang dengan PIC, DIC or local area manager and to point out ya siapa yang patut bertanggungjawab untuk buat pemeriksaan, pengiraan dan pengisian borang semakan harian. Maknanya yang checklist tadi. Sebab siapa yang patut buat, seorang ke ataupun semua orang patut buat, siapa yang kena bertanggungjawab untuk check ya, checklist ni ya. Everyday kena check. Setiap pagi ke, setiap petang ke, tengoklah sekali sehari pun cukup lah ya. And then sign and masuk dalam borang checklist. Okay? Alright. Okay. Seterusnya, apa yang kita perlu lakukan bila ada kes kecemasan? Ini pun saya ada letak dalam SOP di bahagian lampiran ya. Apa yang kita nak bincangkan ni yang basic saja. Bila ada kes kecemasan dalam klinik, apa yang kita perlu buat? BLS kat sini adalah basic life support ya. Selalunya setiap staff and doctors kena di-train basic life support BLS. Kena hadiri khusus BLS. Itu penting, setiap tahun kena update ya. InsyaAllah nanti pihak Critical Governance akan adakan BLS. Kita akan buat, ini kita buat training, physical training. So dalam online ni kita tak boleh nak ajar sangat macam mana nak buat BLS ni step ya. Tapi kita bincang sikit lah. Basic step macam mana nak kendalikan kes kecemasan bila berlaku kes kecemasan dekat klinik. Apa yang kita patut buat ya sebagai staff and doctors ya. Yang first kali, jangan panik. Okay. Bila berlaku kes kecemasan dalam klinik, jangan panik. Tiba-tiba patient dengan register, tiba-tiba dia peluh-peluh ya, tiba-tiba jatuh ya di depan dekat klinik, dekat reception area. So jangan panik ya. Ingat algoritma ini, this algorithm ya. Yang penting ingat di sini, ini adalah dalam SOP ya, tapi dalam bahasa Inggeris. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. So kalau tengok sini, dia punya algoritma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Start dengan D, R, S, A, B, C, D ya. Dr. S, A, B, C, D. Kalau lupa ingat ni je, D, R, S, A, B, C, D. This is basic step ya. Bukan saja dekat klinik, kalau kes emergency berlaku, tempat di luar pun, dekat rumah pun, ingat D, R, S, A, B, C, D. Okay. Secara summary-nya, apa yang kita perlu lakukan bila ada kecemasan, kita ikut algoritma tadi, D, R, S, A, B, C, D. Step yang pertama, D stand for danger in English ataupun bahaya. Pastikan anda diri anda dan sekeliling anda adalah selamat. Okay. Kalau kat klinik selalu dah pakai PPE. Glove mesti pakai, apron, mask mesti pakai. Ya. Dan kalau ada hati-hati ya, kalau ada tumpahan darah, ada benda tajam, kena alihkan dulu. Kalau boleh alihkan ya. Kalau ada live electric wire, jangan pegang ya. Guna kayu ke apa, alihkan. Okey. Supaya yang pentingnya pastikan anda selamat. Sebelum anda selamatkan pasien tu, anda pastikan anda selamat. Pakai PPE dulu. D, danger. D is number 1 here. Okay. Number yang kedua, R. R stand for responsiveness. R, responsiveness dalam bahasa Melayunya adalah tindak balas. Ya. Pasien tu dah jatuh ya, dekat depan reception ya. So yang penting, you kena cepat-cepat lah. Okay. D, danger, dah tengok you pakai PPE semua. And then tengok patient tu, okay, periksa patient tu, dia dah pakai glove semua, okay, untuk periksa dia punya responsiveness. Maknanya dengan cepat ni dalam second saja dapatkan tindak balas dia. Goncang bahu patient sedikit, jangan kuat sangat ya, goncang dia lah, shake a bit lah. And then goncang bahu patient dan tanya, hello, are you okay not? Okay, awak okay ke tak?
Ya, Encik okey ke tak? Jangan suara tu lembut sangat ya. Kena firm sikit. Hello, hello. Are you okay? Hello, hello. Awak okey ke? Kena kuat sikit ya suara tu. Ya. Masa ni kena buat cepat ya. Ya. So yang penting tadi ingat jangan panik. Jangan lari pula. Okay. D, danger. R, responsibility. Tindak balas. F, shout. Ya. Shout maknanya jerit lah. Bukan jerit. Itu ya. Panggil pertolongan. Minta pertolongan. Ya. Apa yang kena you minta pertolongan? Tolong bawa troli kecemasan segera. Ataupun panggil doktor. Ataupun tolong panggil 999. Ya. Panggil terus ambulans. Okay. Selalunya dekat klinik dia panggil doktor. Right. Okay. Tolong bawa ke troli kecemasan. Selalunya doktor kena datang dululah. Ataupun yang mana dulu tengok. Mana yang perlu kena panggil minta pertolong. Ataupun minta kawan-kawan you. Panggil cepat-cepat ada orang jatuh. Okay. Shout. Okay. Jangan buat pelan-pelan ya. Ini shout. Ni masa adalah penting. Time is gold. We have to save this patient ya. Patient ni dah pesan jatuh ya. Yang seterusnya number 4, airways. A stand for airways ya. Airway ini adalah saluran pernafasan ya. Patient tu terjatuh dan you kena check. You dah goncang dia punya bahu, kita check you okay tak? Are you okay tak? Tak ada respon. Check dia punya mulut, check dia punya hidung ya. Pastikan saluran pernafasan di hidung mulut tidak terhalang ya. Apa yang kita buat kat sini adalah chin lift ya. Mengangkat bau sakit sikit dan condong sikit kepalanya. Nanti saya tunjuk gambarnya ada ya. So chin lift ya. So head tilt dalam bahasa Inggeris kita angkat sikit. Bila you angkat dia punya dagu immediately dia punya saluran pernafasan akan automatically terbuka ya. And then check juga dalam mulutnya. Dia pakai glove ya. Tengok dalam mulutnya kalau ada benda sekat ke kena alihkan lah, kena keluarkan lah ya. Kadang-kadang patient vomit ke apa ke, tu tak ada juga. Satunya kena suction very important ya. Kena alihkan ya, guna glove ya. Kena keluarkan supaya pernafasan patient boleh bernafas. So airways tidak block. Saluran pernafasan tidak block ya. Tu nombor 4. Nombor 5, B is breathing ya. Tengok B breathing pernafasan. Tadi saluran pernafasan ya. Tengok pernafasan dia. Tengok tak, you dah check mulutnya tak ada benda yang block ya. Semua clear. Tengok dia punya dada. Pernafasan dia. Ada naik turun tak? Macam nafas tak? Apa tu dengar. Tengok pernafasan dia dekat mulut. Ada tanda pernafasan tak? Ya. Ini kita buat dia dalam kurang daripada 10 saat. Cepat ya. Mesti dalam benda ni berlaku dengan cepat. Kita buat dengan cepat. And periksa pernafasan pesakit. Pesakit ya. Dan dia tengok dada tak bergerak, patient pun dah belum, dia tak bernafas lah ya. Tengok tak ada nafas, tak ada tanda pernafasan atau pernafasan tak normal. Rasa kejap bernafas, kejap tak bernafas dah. Tak ada respon ya. So lepas ni terus mulakan pemampatan dada ataupun tekanan dada atau kita panggil CPR, teruskan PCR. Tak ada pernafasan, dada tak bergerak, blue dah, terus CPR. CPR stand for cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitasi ya. So ini kita nak kembalikan semula peraliran darah di dalam badan pesakit. Especially kita nak kekalkan fungsi otak dia ya. Otak kena ada oksigen, otak kena ada peraliran darah supaya dia terus berfungsi. Kita save ya, dia punya otak first. Okay. So number C is circulation. CPR ya. CPR ni circulation adalah peredaran darah. Peredaran darah ni circulation kita kekalkan dengan membuat CPR. CPR yang kita kena buat kenalah berkualiti dan efektif. That's why kita perlu latihan BLS. That's why setiap staff and doctors kena attend BLS workshop ataupun BLS training, basic life support. Di mana kita akan diajar macam mana nak buat CPR secara betul dan efektif. Ya, macam saya tulis kat sini, cara CPR yang efektif kena letak tangan anda kena straight, okey. Lokasi tangan di atas tangan satu lagi, maksudnya tangan sebelah kiri dan letak di bawah tangan sebelah kanan yang kuat di atas, okey. And then genggaman macam ni, and then letak di tengah-tengah dada.
Kalau boleh di atas jantung ya, bahkan kawasan jantung, sternum, separuh bawah, itu adalah lokasinya. Kedalaman, ya, kena tekan dalam sekali tekan ya, kedalamannya adalah 5 sampai 6 cm, itu dalam ya. That's why bila ada kita buat CPR, ada yang kita boleh break, apa dia orang kata boleh patah dia punya rusuk ya, kena dalam baru dia efektif, baru jantung tu kata effectively dia boleh circulate darah ke dalam badan ya. Kelajuannya adalah 100 to 120 tekanan per minit. Laju tu ya. So that's why bila you betul-betul buat CPR secara berkualiti dan efektif, you boleh peluh macam buat exercise ya. 100 sampai 120 tekanan per minit ya. Not easy ya. Tekanan mesti kuat, tekanan mesti dalam dan laju ya. Dan tiap kali bila you tekan, jangan terus tekan untuk the second one. Kena tengok dadanya kena recoil, kena naik sepenuhnya. Setiap kali selepas satu tekanan, tengok dadanya naik, baru terus kepada second tekanan. Remember, walaupun benda ni cepat, kena pastikan juga dadanya naik, recoil ya. Dan yang pentingnya jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau you penat suruh kawan you ganti, jangan berhenti ya. Nisbah ya, yang ni nisbah selalunya 30 tekanan 2 pengudaraan. 2 breath ya. Maknanya lepas 3 kali dia buat CPR, tekan 30 sama ada you count ataupun kawan you count 30, okay, give 2 pengudaraan. Pengudaraan ni maksudnya mouth to mouth satu, kalau tak ada ambu bag. Kalau ada ambu bag yang attach to the oxygen, pump 2 kali oksigen masuk dalam paru-paru. Itu maksudnya nisbah 30 tekanan 2 pengudaraan. Yang ni jangan risau, mungkin sound very orang kata theoretical. Yang ni kita kena buat practical. I think setengah staff dah attend, dah menyertai kursus BLS, dia dah try atas dummy ya. How it's not easy ya. So that's why training BLS is very important. InsyaAllah nanti kita akan buatlah untuk semua orang. Nanti kita akan announce bila kita akan mula. Okay, buat. Ini adalah sebagai teori sajalah ya. At least you all tahu secara teori apa yang kena buat. Ini is basic ya. And last kali defibrillation, D for defibrillation ataupun defibrilasi, kejutan elektrik. Ni kalau klinik yang ada defibrillator ataupun kita panggil ni AED, automated external defibrillator. Kalau ada lah, yang ni boleh buat step yang last. Ini selalunya doktor akan buat lah. Kalau tak ada defibrillator pun kena teruskan CPR, jangan stop sampai ambulans tiba ataupun kena ikut arahan seterusnya dari doktor ya. Selalunya doktor ada dia punya langkah-langkah seterusnya. Yang saya buat ni 7 langkah ni 7 langkah yang basic, asas. Tapi kalau advance BLS, selalunya ada kena bagi adrenaline, atropine, semua tu. Itu cuma doktor saja boleh bagi arahan. Okay. Benda ni semua adalah SOP, termasuk dalam basic BLS, basic life support dan juga advance. Dia punya flowchart ya, untuk semua doktor boleh tengok. Kalau tak ingat, saya pun tak ingat macam nak buat advance BLS, selalunya kena tengok flowchart lah. Itu adalah SOP ya. Alright. Okay. So kat sini saya tunjuk gambar lah macam nak buat ini step by step CPR ni. Sebagai bystander, kalau kat rumah ke kat mana-mana ke kat luar ke patient collapse, ni apa yang step yang patut you buat. First, jangan panik. Yang nail shake the shoulder, say are you okay sir? Are you okay? Encik okay ke? And then kalau tak ada respon, call for help ya. Kalau kat sini, kalau kat US 911, kita panggil sini 999 ya, panggil ambulance. Ataupun kalau kat klinik panggil doktor, ataupun suruh bawa emergency trolley terus. And then check for breathing, buka dia punya mulut. Itulah masukkan yang ke nombor 3 dia, chin lift and head tilt. Bila you angkat dia punya dagu, kepala automatik akan dongak macam tu. Dia punya airways automatically akan buka. Okay, check dia punya breathing. Kalau tak breathing, terus ke step number 4. Maknanya letak tangan di dada, terus buat CPR. Macam saya cakap tadi. And cara buat CPR tu ingat ya, tangan lengannya kena straight ya. You kena push hard and fast, maknanya kena tekan ke dalam dan cepat. Macam saya cakap tadi, dia punya rate dia punya
kelajuan, ya, 100 sampai 120 tekanan per minit, ya, itu adalah laju, satu atau dua tekanan untuk satu saat adalah laju. So and then you repeat, ya, maknanya you ulang balik step ni selepas 30 tekanan bagi 2 pernafasan. 30, lepas tu sambung balik dengan 30 tekanan dan 2 pernafasan. Okey. Yang ni bila kita buat praktikal baru nampak dengan jelas lah, ya. Okey, bahagian soal jawab. Okey. I think memang nanti sorry lah ambil masa sikit sebab saya explain agak ni. Tapi soalan teruskan pada soal jawab lah. Soalan 1, apakah troli kecemasan? Okey. Yang saya cakapkan tadi lah. Ada yang nak jawab ke macam mana? Atau Matron dia take over ke macam mana? Matron? Can. Can take over lah. Okay. Ya. Boleh ke siapa boleh jawab ni soalan ni? Doktor dah bagi ya panjang lebar tentang apa ni, penjelasan tentang apakah itu troli kecemasan. So boleh ke siapa-siapa jawab? Apakah troli kecemasan? Troli yang mengandungi semua peralatan perubatan dan ubatan yang perlu ketika berlaku kecemasan dalam klinik. Ya. Boleh ulang lagi sekali? Troli yang mengandungi semua peralatan perubatan dan ubat-ubatan yang perlu ketika berlaku kecemasan di dalam klinik. Okey. Okey, bagus. Next, Doktor. Apa yang perlu ada dalam troli kecemasan? Okey, soalan kedua. Apakah yang perlu ada dalam troli kecemasan? Ubat suntikan Ya. Dan perubatan dengan laryngoskop, tube endotracheal, body bag, drip set, oxygen mask, rice tube, catheter, tongue dispenser, IV drip set, Okey. Lagi? stethoscope, non-sterile glove, suction tube, Lagi? carta dos ubat kecemasan, Okey, lagi? Apa borang lagi? sema harian. Ya, tapi ada lagi satu perkara yang penting. Masa kecemasan kita perlukan jika pesakit kita tak bernafas tu. Apa? Bag apa? Kena ada. Ambu bag, Ya, ambu bag. Penting ambu bag kena ada. Okey? Good. Good answer. Okey, lagi? Okey, contoh-contoh kes kecemasan yang selalu berlaku di klinik. kesukaran bernafas, Ya. teruk, kecemasan, pembelaan, tawan, serangan jantung. Okay, good. Semua faham tadi talk yang kita dah bagi tadi doktor dah bagi tadi, semua faham. Okay, soalan 4. Apakah algoritma untuk mengendalikan kes kecemasan? Danger, responsiveness, short rep, airway, breathing, circulation, defibrillation. Okay, good. Berapa step tu? 7 steps. 7, yeah, good. Okay. Any more questions, Doktor? Okay. Mitra nak teruskan sikit lagi. Saya tahu dah 2 lebih dah. Okay. Ada kes Okay, boleh tak jawab ni kita nak tengok betul atau salah Mitra baca, you jawab betul atau salah Selepas sesuatu kemalangan, segera pindah mangsa ke kedudukan yang selesa. Betul ke salah? selepas kemalangan segera pindah mangsa ke kedudukan. Betul. Betul ke?
Segera pindah mangsa ke dalam kedudukan serapun. Salah jap. Selepas sesuatu kemenangan, segera pindah mangsa ke kedudukan. Boleh kita segera ke pindah? Terus. Tak boleh. Kita kena check apa? Kena check patient dulu. Ya. Ha? Sama ada dia apa? Sama ada dia Kemalangan bernafas kan? hilang tak. Ya, sama ada kita boleh apa ni ke angkat ke, mungkin ada patah. Ya. So kita kena check patient dulu betul-betul. Faham tak? Baru boleh. Bukan segera ya, tak boleh segera. Okey? So ini adalah salah. Ya. Jika seorang berdarah, gunakan tourniquet. Betul ke? Salah. Salah. Okey. Okey, ketiga, tanda-tanda serangan jantung termasuk sesak nafas, kebimbangan dan berpeluh. Betul ke salah? Betul. Betul. Good. Okey. Semua luka terbakar boleh dirawat dengan pertolongan cemas. Tiada rawatan perubatan kecemasan diperlukan. Betul ke salah? Semua luka terbakar dengan pertolongan cemas. Semua luka terbakar boleh dirawat dengan pertolongan cemas. Salah. Salah Salah. Okay. Okay. Good. Next. Salah. Salah. Okay. Next. Okay, kita pergi ke senario ya. Saya nak tengok macam mana kita perlu handle ataupun mengendalikan kes kecemasan yang berlaku di klinik. Ya, tadi doktor dah panjang lebar dah bagi kan apa kita perlu lakukan. Ya. So kita cuba lihat macam mana kita nak kendalikan kes seperti ini. Ya. Okey, senario 1. Encik A telah datang ke klinik kerana mengadu sesak nafas. Anda sedang memeriksa vital sign. Tiba-tiba Encik A jatuh dan tidak sedarkan diri. Apa anda perlu lakukan dalam keadaan ini? Boleh seorang jawab? Orang Apa kita? Ha? Apa kita perlu lakukan? Kena buat first aid dulu. Kena buat? First aid. Ya. First aid tu apa? Ya. Tadi ada siapa jawab tadi kan? Kena buat apa? Tak Jangan sedarkan diri. Ha? Jangan panik. Ya, jangan panik. Dan kita periksa pasien untuk apa? Tadi doktor dah bagi tahu kan? Ada. Untuk pernafasan, betul tak? Ha? Tapi ini pasien tak sedarkan diri, so kita mulakan apa? CPR. Yes, CPR. So macam mana kita perlu apa ni? Letakkan pasien. Untuk CPR tu. Zah, jom Zah. Cek nafas dia. Angkat. Lepas tu boleh. letak tengah-tengah dada. Okey. Lepas tu push dia punya dada ikut berapa second dia punya tulang. Mula-mula nafas dia, lepas tu pacik. Selalu buat CPR. Lepas tu buat CPR. Tak ada apa, call for help dulu. Okey. Okey, condongkan kepala sikit kan, betul tak? Ha? Untuk apa ni? The airway. Open the airway, betul tak tadi doktor cakap tadi? Ya. Dan kita buat apa? Mampatan dada, chest compression. Ya. Ke dalam berapa cm tu? Tadi doktor cakap 6 cm. 5 hingga 6 cm. Berapa kali? Nisbah 30 tekanan. Yes. Okay. Good. So this is what we do jika ada kes kecemasan di klinik. Okay.
Ya. Boleh ya? Jangan panik. Faham tak? Ha? Okay, next doktor. Okay, senario kedua ni. Puan Y membawa anaknya yang berumur 3 tahun ke klinik kerana katanya telah menelan guli sambil menangis tidak berhenti. Apakah anda perlu lakukan untuk menenangkan hati Puan Y dan pada masa yang sama menyelamatkan anak Puan Y? Ini apa? Senario apa ni? Yes. Siapa jawab tu? Choking. Choking. Yes, choking. Okay. So kita mula-mula buat apa? Sebab Puan Y ni tengah menangis-nangis. Apa kita boleh buat? Tenangkan dulu. Tenangkan dia ya. Cakap apa dengan dia? Sabar Puan. Ya, sabar. Kita akan jalankan apa? Kita akan cuba selamatkan anak dia. Ya, okay. So apa kita perlu buat untuk choking ni? 3 years old, apa kita perlu buat? Boleh kasih air. Choking. Choking. Kita boleh apa? Minta budak tu apa? Bercakap ataupun batuk. Batuk. Okey. Batuk. Dan kita bagi pukulan dekat belakang. Tepuk belakang dia. Tepuk belakang dia. Faham tak? Tepuk belakang dia dan kita letak apa ni? Fist ya, fist dekat sternum dia. Kita berdiri di belakang, fist dekat sternum dan kita tolak ke belakang dan ke atas. Ya. Untuk cuba keluarkan benda yang dia cok. Faham tak? Ya. Dan kita ulangi ya pukulan belakang tu dengan abdominal thrust tu. Abdominal thrust adalah kita letak seperti penumbuk dekat sternum dan tolak ke dalam dan ke atas. Okey, faham ke? Ya, faham doktor. Okey. Pusingkan? Pusingkan macam ni. Mengiring. Okey. Biarkan saja tak berapa lama. Jangan bawa. Okey, jika tidak apa ni, kita cepat-cepat juga panggil standby untuk apa? Mengiring ke Ambulance. left side. Yes. Ya, 999 kita panggil ambulance juga. Faham tak? Apa ni? Fast. Faham? Okey? Tapi pada masa yang sama kita cuba untuk keluarkan benda yang dia cok budak tu. Okey? Faham ya? Okey. Pusingkan anak tu ke kiri. Okey, Puan X telah membawa anaknya Bagi menenangkan Puan kerana X mengalami demam tinggi sejak semalam. Anda pun mula mengambil Whiten Side. Tiba-tiba anak Puan X mengalami sawan. Sawan apa? Apa tu sawan? Epileptik ya? Okey? Epilepsi ya? Sekarang kita terapkan kat sini. Apakah anda perlu lakukan bagi menenangkan Puan X yang cemas melihat anaknya dalam keadaan tersebut serta menyelamatkan anaknya? Apa yang perlu anda lakukan? Tenangkan anak. Tenangkan mak dia dulu. Tenangkan mak, lepas tu? Lepas tu, pusingkan anak dia ke kiri. Okey. Then? Kita jangan buat apa-apa dulu. Lepas tu, call ambulance. Kita perhatikan anak ya. Turutan jika ada apa? Epilepsi selalu ada kadang-kadang ada jerking movements kan? Kita tengok ya.
Jerky movements tu macam mana? Faham tak? Tangan ke, kaki ke, kita tengok berapa lama. Ya? Jerky movements tu. Dan elakkan apa? Kecederaan, betul? Ya? Cedera. So, kita juga elakkan anak jauh daripada benda-benda bahaya. Okey? Supaya tadi ada staf cakap kita mengiringkan ya. Untuk apa mengiringkan budak tu? Untuk keluarkan saliva. Ya, betul. Okey, supaya dia boleh muntah sendiri. Okey, supaya dia tak tercekik ya dengan saliva dia. Ya. Dan pada masa yang sama kita beri sokongan dan sokongan pada ibu bapa. Okey, yang ada ya di sana. Cakap dengan mereka tenang dan perlahan, pastikan orang lain tidak ada ya too crowded area. Faham tak? Okey. Pada masa yang sama kita jangan pegang ya budak tu dengan kuat-kuat. Faham tak? Jika ada sawan lagi sekali, kita kena biarkan ya dia berhenti sendiri. Kenapa kita kena biarkan dia berhenti sendiri? Kalau kita pegang mungkin apa? Dia akan kecederaan boleh berlaku. Faham? Ya? So biarkan sawan tu berhenti dengan sendiri. Jangan letakkan apa dalam mulut. Selalu kata ada letak apa? Letak apa dalam mulut? Jika sawan. Tudu. Tak boleh ya. Kata kunci. So ini akan membahayakan ya, keadaan lagi membahayakan mulut dan lidah bayi tersebut. Okey? Faham? Kanak-kanak tersebut ya. Dan pada masa yang sama kita tak boleh bagi apa-apa ubat makanan ya melalui mulut. Faham? Okay? Tunggu sehingga sawan berhenti dan anak sedar sepenuhnya. Okey? Sebelum beri makanan kepada kanak-kanak tersebut. Dan pada masa ni juga kita tidak boleh lakukan apa-apa mungkin kecemasan ya, CPR ataupun resusitasi melalui mulut. Faham? Okey? So itu adalah senario yang ketiga. Okey, saya harap semua boleh mengendalikan. Okey, last slide here. Okey. Cuba jawab ini ya. Kita match ya, match problem dengan first aid apa yang kita perlu lakukan. Jika ada bleeding, apa kita perlu lakukan di sebelah kanan tu? Jika ada bleeding, apa kita perlu lakukan? Direct pressure, elevate feet. CPR, elevate feet, keep victim still, direct pressure, abdominal thrust. Choking, abdominal thrust. Bleeding. Bleeding. Apa? Direct pressure. Yes, correct. Okay, choking. Apa? Abdominal thrust. Yes, good. No breathing. CPR. Yes. Okay, heart attack. CPR. Direct pressure. What? Shock. Keep victim. Keep victim still. Yes. Shock. Kamu dekat tadi. 11 feet. 11 feet. Okay. Elevate feet. Okay, seperti biasa nanti ya selepas kelas ni perlu isi borang tinjauan ni dan hantar, dan jangan lupa hantar nama-nama staff ya pada matron yang hadir ya. Matron, saya dari Sentosa, saya in charge untuk inventory, and Dr. Azra sekali, Doktor, boleh tak yang trolley yang you orang request yang kecemasan one, kecemasan punya boleh tak kita request to under inventory HQ, within anything kita order sama, kita boleh order under HQ, kita ambil itu trolley. Yang kecemasan macam doktor tunjuk kan, semua dia proper, semua ada. So trolley tu kalau purchase kecil